apa khabar Malaysia? Sekali lagi kami membuka tirai untuk hari Isnin 25 September 2023. Jadi saya harapkan anda semua ceria-ceria, tersenyum, semangat hari Isnin. Kita kena semangat. Jadi saya Nur Salihah Azmi. Hari ini sebut tentang semangat. Saya lebih bersemangat sebab dah lama tak jumpa yang seorang ini. Sihat ke Izu? Ya, seorang keluar bila pergi Australia, seorang keluar untuk election pula. Biasalah tu. Macam tu kita tukar-tukar kan? Dan anda pertemukan saya Izu Yusof selama 1 jam dari jam 9 hingga 10 pagi. Dan hari ini kita ada beberapa topik menarik kita boleh kongsikan kepada anda. Tetapi suka untuk saya ingatkan kepada anda yang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat kerja, berhati-hati memandu kerana kalau ke tempat saya tadi hujan, tapi dah sampai ke Kuala Lumpur ni mendung, tak hujan lagi. Tetapi kita tak tahu dengan cuaca sekarang ini tak menentu, berhati-hati memandu. Dan kepada yang menunggang motosikal pun berhati-hati menunggang motosikal anda. Dan bercakap tentang ramalan cuaca ini juga ya, kita tahu macam saya kadang-kadang keluar pun tengok dah gelap, mendung. Jadi kalau anda nak tahu ramalan cuaca, sentiasa semak di portal Met Malaysia untuk anda tengok apa yang terjadi setiap hari dengan cuaca kita. Bercakap tentang cuaca ini, seperti biasalah suka untuk kita berkongsi dengan anda perkembangan berita dan juga ramalan cuaca juga kali ini berkenaan tentang yang terjadi di Malaysia. Dan ini berkenaan tentang amaran hujan yang secara berterusan di dua negeri hingga hari ini dan telah dikeluarkan daripada semalam dan juga hingga ke hari ini, hari Isnin 25 September. Jadi ini adalah berlaku di kawasan utara. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan waspada hujan berterusan secara lebat dan ini akan menyebabkan angin kencang dan juga keadaan bergelora di kawasan perairan yang terlibat. Jadi kawasan yang terlibat kabarnya adalah berkenaan di Perlis dan beberapa kawasan di Kedah. Dalam satu kenyataan, Met Malaysia memaklumkan kawasan terjejas termasuklah kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan dan juga Pendang. Dalam kenyataan berasingan, Met Malaysia memaklumkan angin baratan dijangka bertiup kencang dan menumpu di kawasan utara semenanjung Malaysia dalam tempoh yang kita sebutkan tadi semalam dan juga hari ini. Keadaan ini berpotensi juga menghasilkan angin kencang dan menyebabkan juga kawasan di kawasan pantai ini bergelora. Jadi suka sekali lagi untuk kami ingatkan kepada anda, jika anda ingin mendapatkan maklumat terkini, sentiasa semak di laman sesawang Met Malaysia. Dan juga kalau anda ingin sesuatu yang lebih mudah, boleh juga download ataupun muat turun aplikasi My Cuaca yang sudah terdapat. Jadi ini memudahkan anda untuk merancang perjalanan anda dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Betul, kita turut dimaklumkan kalau kita baca laporan media di sosial media, ada beberapa kawasan yang dah pun dipindahkan ke pusat pembinaan sementara dan ada juga beberapa kawasan yang dah pun mengalami banjir. Jadi apapun bersiap sedia untuk segala kemungkinan yang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Baik, selalu kita akan mendengar dalam ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menyentuh beberapa perkara, antaranya berkaitan dengan kualiti penyawat awam. Jadi susulan dengan itu akan berlangsungnya satu persidangan psikologi perkhidmatan awam kali ke-27 yang akan berlangsung pada esok 26 hingga 27 September kalau tak salah saya, 2 hari, bagi memantapkan perkhidmatan awam dan juga kualiti perkhidmatan pejabat awam di negara kita. Dan itu yang dimaklumkan oleh pengarah bahagian pengurusan psikologi JPA, Dr. Abdul Jalil Hassan, di mana kalau kita melihat kepada perkataan daya bingkas itu sendiri, ia membawa maksud kepada kemampuan atau keupayaan penyawat awam untuk terus bergerak apabila berlaku sesuatu ataupun ketika menghadapi cabaran dan kesulitan dalam kehidupan maupun pekerjaan. Kita tahu seperti mana yang berlaku pada 2020 hingga 2021, berlaku sedikit kelumpuhan ekonomi di mana ada beberapa kekangan, tapi itu merupakan salah satu iktibar yang boleh kita ambil maklum dan kita tambah baik dalam mutu kualiti perkhidmatan kita. Dalam masa sama juga, Dr. Abdul Jalil telah memaklumkan ada beberapa komponen yang perlu diberikan tumpuan, antaranya berkaitan dengan kesihatan mental, latihan dan pendidikan, kesihatan fizikal dan kecergasan, keseimbangan kerja dan kehidupan, teknik pengurusan tekanan serta intervensi krisis, yang mana ia kalau kita tumpukan kepada perkara-perkara tersebut membolehkan agensi memperkasakan pegawai masing-masing untuk berkembang lebih maju dalam penugasan mereka. Dan persidangan tersebut akan berlangsung di Pusat Convention MBSA Shah Alam dengan bertemakan Prisma yang membawa maksud profesionalisme, integriti, sahsiah
dan amanah. Jadi sama-sama kita doakan dan sama-sama lah kita memberi sokongan untuk kita menjadikan kualiti perkhidmatan penjawat awam kita setaraf dengan peringkat global dan juga antarabangsa. Dan begitu tepat sekali untuk kita menaikkan peningkatan daya bingkas ini kerana ia berkait terus juga dengan produktiviti dan juga kecergasan semasa melakukan kerja. Betul. Kita tahulah ya, penjawat awam ini memegang amanah, banyak kerja yang perlu dilakukan dengan lancar setiap hari. Jadi semoga apa yang dilakukan usaha dijalankan ini dapat membantu penjawat awam kita di Malaysia, insya-Allah. Dan seperti biasa juga ya, pagi ini suka untuk kita berkongsi bersama dengan anda juga ramalan cuaca dan selepas itu bersama dengan rakan tugas di bilik berita yang sudah bersedia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samzila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke Minggu Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco, California, Amerika Syarikat pada November ini. Selain mesyuarat pemimpin APEC, kalangan pemimpin ASEAN kecuali Myanmar turut dipelawa bagi mesyuarat berasingan oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Ada yang minta umpamanya kita hadir dalam beberapa acara penting anjuran mereka termasuk Google semasa di San Francisco untuk APEC atas jemputan Presiden Biden. Datuk Seri Anwar berkata kepada media Malaysia di akhir kunjungan 4 hari beliau ke New York untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu unggah kali ke-78. APEC yang ditubuhkan pada 1989 merupakan satu forum ekonomi serantau bagi memanfaatkan kebergantungan yang saling meningkat di Asia Pasifik. Tema APEC kali ini adalah mencipta masa depan berdaya tahan dan mampan untuk semua. Seorang wanita warga Singapura maut manakala 10 lagi cedera dalam insiden van pelancong terbabas sebelum jatuh ke cerun berkedalaman lebih 6 meter di Bukit Genting, Balik Pulau semalam. Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Balik Pulau, N. Prinavaran, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai insiden itu pada 8.20 malam dan tiba di lokasi 10 minit kemudian. Sejurus tiba didapati tempat kejadian merupakan kawasan berbukit dan jentera bomba tidak dapat masuk ke kawasan kejadian. Anggota bomba terpaksa mendaki bukit selama 15 minit dengan membawa usungan dan peralatan kecemasan. 7 mangsa didapati masih tersepit dalam kenderaan manakala 3 mangsa dinaikkan ke tempat selamat dengan bantuan orang awam. Pihak bomba terpaksa menggunakan peralatan khas untuk memotong papan pemuka dan steering van itu untuk menyelamat wanita yang tersepit di sebelah tempat pemandu. Katanya keseluruhan 11 mangsa terlibat iaitu 8 wanita dan 3 lelaki dengan 10 daripada mereka adalah pelancong warga Singapura manakala pemandu van ialah lelaki tempatan. Identiti mangsa masih belum dikenal pasti namun dipercaya terdiri daripada sekumpulan warga emas yang bercuti di Pulau Pinang. Punca insiden masih dalam siasatan dan proses bedah siasat mangsa terkorban akan dilakukan hari ini. Baik, sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Saya Nurni Samzila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Kalau mengantuk, kita tidur. Kalau kita penat, kita rehat. Kalau kita lapar, kita makan. Dan kita bawa kepada anda hari ini beberapa produk
orang kata pekasam. Kalau dekat anda, kalau anda di luar sana peminat pekasam, ini merupakan salah satu produk yang wajib dicuba. Salihah, jangan makan dulu. Saya jawapannya. Okay, Salihah, kita ada apa hari ni? Betul. Bercakap tentang makanan tradisional ini, saya ingat lagi saya pergi luar negara kan. Benda-benda macam ni lah kita sentiasa rindu sangat nak makan. Nasi putih dengan pekasam ini. Ini sebenarnya salah satu favourite saya juga. Betul. Jadi hari ini istimewa di studio kita nak bercakap berkenaan tentang makanan tradisional yang kian mendapat sambutan dan kita bawakan ada ranges of pekasam kat sini. Jadi tetamu istimewa di sini adalah Puan Balkis Muhammad Soeb, CEO Putra Afiq Global Sendirian Berhad. Assalamualaikum Puan, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam, khabar baik. Okey, hari ini bawa makanan favourite saya. Nanti kena beritahu satu-satu apa semuanya ni. Mungkin Puan mulakan dengan bercerita tentang perniagaan ini terlebih dahulu. Okey. First sekali, Assalamualaikum. Saya Puan Balkis, CEO kepada Putra Afiq Global Sendirian Berhad. Okey, kami adalah pengeluar rangkaian makanan halal Asia yang berteknologi terkini, bebas alergik, mudah disediakan, sedap, sepantas 5 minit. Okey. So, antara produk yang kita ada adalah pekasam telur sotong, pekasam daging, pekasam daging pedas manja, pekasam ikan, daging manis, dan yang latest adalah sambal bilis garing lah. Okey. So antara pekasam-pekasam ni kita mulakan dengan pekasam daging. Itu adalah kita punya killer produk. Since awal-awal kita start 2018, kita mula dengan pekasam daging. Lepas tu barulah muncul pekasam-pekasam yang lain. Tapi apa yang best kita punya pekasam, orang yang ada masalah resdo, masalah alergik, boleh makan kita punya pekasam. Sebab kita bukan perak macam orang dulu-dulu yang dalam tong apa semua tu, tak. Kita punya pekasam boleh post, tidak berbau. Maksudnya kalau cium memang tak ada bau. Okay, sebab kita menggunakan teknologi Eropah. Hanya menggunakan mesin. 1 jam 15 minit terhasil 700 kilo pekasam. Oh, dalam 1 jam. Ya. Cik Puan, kalau nama company-nya Putra Afiq Global, tapi saya rasa ramai orang tak kenal nama tu. Tapi orang lebih sinonim dengan nama Hakak Manis. So kalau kita tengok dekat sini ada nama brandnya, tapi kenapa memilih nama Hakak Manis ni? Okey. Semua kalau saya jumpa mana-mana pun orang akan tanya soalan tu. Kenapa Hakak Manis? Kenapa brand tu Hakak Manis? Sangat berbeza dengan dia punya nama company. So Hakak Manis tu dia actually dari perkataan orang utara. Saya daripada Bagan Serai. So Bagan Serai ni dekat dengan sepadan dengan Pulau Pinang, Kedah kan. So Hakak tu bermaksud akak. Manis tu saya rasa diri saya macam tuannya. So orang tak ada puji, kita puji diri sendiri. So sekarang semua orang dah puji Hakak Manis, Hakak Manis. Itulah actually Hakak Manis tu saya sendiri. Hakak Manis itu yang munculnya brand Hakak Manis. Secara tak langsung pun idea tu datang untuk letak pada produk. Nama tu penting juga tu ya, supaya bila orang sebut dia menjadi senang sebut kan, dan senang untuk ingat kan. Okey Puan Balkis, mungkin juga dalam banyak-banyak orang kata ranges produk pekasam ni, yang mana paling best seller dan banyaklah orang beli? Okey. Kalau sebelum ni, okey, since 2018 sampai 2022, gila kita punya produk pekasam daging, pekasam telur sotong. Ya, seperti yang saya pegang ni, sini ke? Ya, betul. Tapi masuk pada tahun lepas, 2022, dia dah start dengan sambal bilis. So kalau dekat saya platform TikTok, kita hanya muncul pada platform TikTok yang sebelum ni. 200,000 balang terjual dekat TikTok. Untuk sambal bilis saja. Dan kita baru masuk ke platform TikTok untuk pekasam-pekasam kita yang lain. So untuk telur sotong sekarang ni tengah trending dekat TikTok, hampir 42,000 terjual dalam tempoh yang sekejap, sangat sekejap. So kita punya nature business, kita lebih kepada online. So 80% jualan kita adalah online semata-mata. 20% sahaja untuk kita pergi event, pergi kat luar. Dia kalau kita tengok dekat pasaran sekarang ini banyak produk-produk pekasam dan kalau kita tengok trend sekarang ni pun ramai orang menjual ikan bilis garing macam ni. Apa yang menjadikan produk sambal bilis garing ni berbeza dengan produk-produk di pasaran dekat luar sana? Okey. Satu, apa yang membuatkan kita berbeza daripada segi kita punya
packaging, tapi packaging orang boleh tiru. Cuma kita kena cepat, pantas untuk ubah benda tu. Yang nombor 2, kita punya orang kata tekstur rasa dia tu. Sebab kita tak menggunakan secara manual. Kita more kepada mesin. Mesin yang berteknologi, yang latest kan. Jadi itu antara kita punya advance lah daripada yang lain. Penggunaan teknologi mesin yang tadi pun juga cakap hasilkan dalam 1 jam berapa tadi? 700 kilo. Itu banyak tu, itu bukan sikit ni, boleh jual, memang boleh jual berbungkus-bungkus. Okey. Baik, bercakap itu berkenaan tentang teknologi puan. Jadi bila kita mulakan satu produk ini pastilah ada feedback ataupun maklum balas. Betul. Either be positif ke negatif ke. Jadi macam mana puan kendalikan segala maklum balas tu? Okey. First kali kalau kita terima feedback positif atau negatif, tenangkan dirilah. Pasti kena tenangkan diri. Kalau kita dalam keadaan yang tergopoh kapal, kita balas, kadang-kadang orang tu kita nak marah balik. Jadi tenangkan diri, and then kita tengok balik, kaji balik apa yang dia sampaikan. Kalau dia sampaikan kita punya produk busuk, kita ambil balik kita punya produk, kita check betul atau tidak dengan komplain yang kita dapat. Tapi kalau kita dapat yang positif, alhamdulillah kita boleh jadikan feedback untuk orang lain. Tapi kalau kata negatif, kita jadikan panduan untuk kita upgrade kita punya produk. Selalu saya akan muhasabah diri apa yang tak kena. Produk kita ke tak betul, dia yang sampaikan tak betul ke macam mana. So saya tak akan melenting lah. Kalau orang bagi negatif ataupun positif, saya terima je. Sebab saya nak belajar untuk improve lebih baik. Jadi saya perlukan feedback. Apa sebenarnya yang mencetuskan idea ataupun inspirasi untuk membuatkan produk ni? Adakah puan sendiri backgroundnya dalam culinary ataupun background lain, tapi bila minat dalam masakan tu, why not kita try resepi turun-temurun? Saya bekas penjawat awam. 10 tahun saya berkhidmat. And then macam mana saya boleh tercetus? Sebab sebenarnya saya ni dengan anak adalah penggemar kepada pekasam daging. Saya tak minat pekasam ikan, pekasam telur sotong pun saya tak pernah dengar waktu tu. So saya bermula dengan pekasam daging. Dan saya ada satu perangai, habit yang setiap kali saya buat sesuatu, saya akan post benda tu dekat media sosial. So saya suka masak. So saya masak, saya post. Saya masak, saya post. Sampai satu hari saya makan pekasam, saya beli kat orang lain lah. Saya makan dan saya rasa macam something, benda ni macam rare lah, sedap lah kan. Macam mana ni? So saya beli setiap hari beli. Sampai satu hari husband tanya, kenapa you tak try buat sendiri? Dan saya ada satu perangai yang macam, kau cabar aku ke buat sendiri? Walaupun tak reti, kau cabar aku. Boleh. Kita cakap boleh. Walaupun tak boleh tu, kita cakap boleh. So, kita try buat mengikut rasa yang kita rasa. Oh, dia rasa masam. Okey, apa benda yang kita kena letak? Oh, dia rasa masin. Apa yang kita kena letak? So, try. Tapi saya post dekat saya punya media sosial. Ada orang tanya, buat pekasam ke? Saya macam, aku ni cantik, takkan aku nak cakap buat pekasam. Kita punya mentaliti, orang buat pekasam ni orang dulu-dulu, orang tua. So saya cakap, taklah, saya saja buat untuk makan. Saya cakap setiap kali saya buat, saya post lagi. Jual lah, akak teringin nak makan, jual lah. Saya cakap, tak, saya tak jual. Kalau akak nak, tak apa, saya post ke akak. Akak bayar postage je, saya post. And then second, dia dah rasa sedap lah, akak nak belilah. So bermula daripada situ. Saya tak start lagi, tapi disebabkan saya bekerja, husband bekerja, tapi ada masalah kewangan yang jelas struggle lah kehidupan kita tu kan. So daripada situ saya rasa, why not saya try untuk jual benda ni. Tapi waktu kita mula tu, saya masih lagi bekerja. Dan saya post dekat media sosial, saya nak open order untuk pekasam by Hakak Maneh. Saya kata, kita akan siap dalam tempoh 3 hari. Waktu tu pekasam tak ada, packaging tak ada, plastik semua tak ada. Tapi saya pandai-pandai buat offer je benda tu. Sebab kita rasa macam, why not aku try kan? Aku dapat duit benda ni kan. So bermula daripada situlah order tu daripada Facebook. And then saya dah buat batch pertama. Selepas 3 hari saya rasa, letih. Saya rasa macam penatnya kan. Senang juga Nak goreng beras dia, nak potong daging dia. Saya rasa macam,
saya tak nak dah. Ya. Tapi bila dapat duit dia, saya rasa macam, best lah dapat duit ni kan. Hilang rasa penat tu. Ya. And then bila dapat feedback pula kan, sedap lah, saya nak order. So daripada situ, muncullah batch yang kedua, batch yang ketiga, sampailah makin lama makin banyak. Dan daripada situ 2018 saya start bulan 2 2018 bulan 11 saya suruh husband saya resign. Bukan terus Bukan resign dan saya fokus resign. untuk perniagaan ini Puan Ya, betul. Okey. So 2019 saya pula resign setahun selepas tu. Jadi Puan juga bercakap tentang kasam daging. Kalau anda nak tengok ni, ni saya punya, anda tak boleh. Anda kena pesan online dan beli untuk perkasam ini. Tapi kita cakap tentang perkasam daging ni Puan Balkis ya. Bila kita ni wanita-wanita kat sini ni sukalah nak tahu resepi. Dah tahu ni nak beli, lepas tu nak masaknya macam mana pula. So mungkin Puan Balkis kongsikan macam mana resepi masak perkasam daging ni. Okey. Sangat mudah. That's why kita punya tagline sepantas 5 minit. Yeah. Sebab you just letak kuali, panaskan minyak, dah panas minyak, goreng je, tak perlu tambah apa-apa. Okey. Cuma kalau you depend pada dirilah. Kalau rasa nak pedas ke, nak rasa lebih sedap, hiris bawang, hiris cili. Okey, cukup. Dah boleh angkat. Macam kita goreng ikan goreng tu je, goreng-goreng biasa, and then angkatlah. Dia tak taruh cili, dia tak taruh bawang macam tu. Dia satu perkara yang tak boleh dipisahkan kalau kita membeli, mesti ada tawaran harga je tu. Ya. Ya, betul. Setiap barangan ni, berapa harga-harga yang boleh kita dapati? Okey. Dari serendah RM10, paling mahal hanya RM15. Oh, mampu milik lah. Mampu milik. Harga yang sangat mampu milik. So, macam kita ada ready to eat dan ada ready to cook. So, untuk ready to eat, perkasam daging, perkasam telur sotong, perkasam ikan. Ini adalah ready to cook. Ready to cook. Ini yang ready to eat. Sekali dengan sambal ni. Ini yang ready to eat. Buka boleh terus makan. Dia perkasam. Tapi specialnya dia tak ada beras, macam serbuk-serbuk beras tu tak ada. Dan dia ada rasa spicy, dia ada rasa perkasam tu yang kita dah olah dah. Okey. Saya boleh share dekat sini, kita dah pernah menang award anugerah inovasi peringkat negeri Perak. So memang kita dah inovasikan perkasam ni. Kalau orang kenal perkasam macam perkasam biasa, tapi untuk di Hakak Manis kita ada perkasam yang ready to eat. Buka boleh terus makan. Ready to eat tu saya punya style lah tu lah. Buka terus makan je. Paling balik kerja terus makan. Ya, betul. Okey, Puan Balkis, secara ringkasnya mungkin boleh kongsikan dekat mana kita dah dapat produk ni. Kalau nak follow social media, apa namanya? Kalau nak beli dekat TikTok, apa nama TikToknya? Okey. So, yang mana yang nak dapatkan kita punya produk perkasam, boleh layari kita punya website hakakmanismy.com. Okey, untuk di Facebook boleh terus ke Perkasam Hakak Manis HQ. Untuk di TikTok Hakak Manis Global HQ. Untuk di Instagram pun sama, Hakak Manis Global HQ. So boleh terus dapatkan di kita punya semua media sosial ataupun di stokis dan agent yang berdekatan. Okey. Jadi jangan lupa kepada anda yang berminat untuk dapatkan produk perkasam dari Hakak Manis ni. Nama pun dah manis, rasa dia tu memang best juga. Dan tadi pun katanya masaknya 5 minit saja dan diberikan saluran-saluran dikongsi itu. Jangan lupa dapatkan produk ini. Jadi hari ini kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Balkis Mat Soib, CEO Putra Afiq Global Sendirian Berhad, kerana berkongsi dengan kita. Makanan favourite saya juga, Izu. Favourite Izu ke tak? Saya minat sambal ni. Tapi saya ingat nak buka tadi makan dia tu. Alah, dia tutup. Tak jadi nak kunyah-kunyah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Balkis dan kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Makan dulu perkasam ni. Betul. Kembali selepas ini.
Itu dia, satu daerah satu industri showcase ataupun program yang bakal diadakan. Kabarnya idea ini datang daripada negara Jepun. Jadi kita nak tahu apa pengisiannya, programnya dan apa sebenarnya yang berlaku berkenaan tentang showcase ini. Di studio kita bersama dengan Dr. Salmah Satiman, Setiausaha bahagian pembangunan ekosistem keusahawanan KUSKOP. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baik. first time bersua hari ini. Ya, saya. Okey, baik. Mungkin nak mulakan bercerita tentang bagaimana boleh orang kata apa aspirasi untuk showcase ini dijalankan. Terima kasih Saleha. Sebagaimana yang Saleha maklumkan tadi, showcase ni sebenarnya satu daerah satu industri ni sebenarnya idea daripada Jepun. Kalau Jepun dipanggil Issun Ipin, satu village, satu produk. Pada masa tahun sebelum daripada itu dah pada tahun 1992 Perdana Menteri kita ambil idea ni kembangkan kepada Malaysia. Dan dari situ konsep ini sebenarnya menggerakkan komuniti setempat dengan produk unik. Kalau kita dengar tadi makanan tradisional sekian dinikmati kan. Kalau disebut satu produk tu kita teringat daerah tersebut. Contohnya apa? Ikan perasam. Kita teringat apa? Kedah. Kan. Yang tadi kita telah bercakap. Kek lapis. Sarawak. Itulah konsep yang sebenarnya nak bawa produk komuniti tersebut, majukan produk mereka dan menjadi satu industri, mewujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Itulah spirit ataupun semangat satu daerah satu industri. Untuk showcase kali ini Doktor, kenapa memilih negeri Sarawak? Adakah ia kesinambungan dengan sambutan Hari Malaysia yang disambut pada hari itu di Sarawak ataupun sebenarnya ada plan lain dibuat di Sarawak? Sebenarnya kita di zon wilayah ada kebangsaan pun ada. Paling besar sekali kebangsaan lah pada di Oktober di Melaka 6 hingga 8 Oktober. Jangan lepaskan peluang, ini paling orang kata kemuncak lah. Kalau SSI punya kemuncak, itulah kemuncaknya. Dan kita pergi ke Sarawak, kepada Sabah. Sarawak ini ujung bulan ini September hingga Oktober, awal Oktober, dan Sabah pada November, Ipoh Zon Utara pada Disember. Dan sebenarnya kita dah buat di KL. Di Sarawak ni kita pilih kerana dan Sabah ni bagi memudahkan masyarakat di sana lah. Sarawak, orang Sarawak pergi Sarawak, orang Sabah juga. Kita pun boleh mengenali culture Sarawak dengan lebih dekat bila kita fokus pada daerah negeri. Maknanya di setiap zon tu dibuat jugalah, cuma berperingkat ada hari-hari. Ada hari berbeza-beza. Okey, kita kalau tengok tadi kita dah sembang turut dimaklumkan SDSI ni kali terakhir penganjurannya adalah pada tahun 2019. Betul. Lepas tu tak dilaksanakan, kita tahulah sebab COVID dan sebagainya. 2023 penganjuran kembali SDSI. Apa keunikan ataupun kelainan yang boleh kita saksikan nanti? Kalau yang macam kita maklum tadi, kita kali ini tahun 2023 kita buat lebih meluas. Okay? Yang pertama kebangsaan dan di negeri-negeri. Yang untuk tahun ni kita orang kata lepas COVID kita boleh berjumpa semula kan, lagi kita ada padanan niaga. Pembiayaan yang kita tawarkan. Kalau dahulu kalau biasanya orang kena pergi ke bank untuk dapat apakah dana ataupun sumbangan yang mereka boleh pohon. Tetapi di sini kita mudahkan mereka, kita bawa mereka dan untuk turun ke lapangan dan bank menunggu kita, usahawan maksudnya. Tak perlu mereka ke bank-bank mana-mana, pergi ke situ, semua bank ada, pembiayaan ada, malah agensi kerajaan ada ke sana membantu. Dan kita juga bawa konsep keluarga. Okay? Kita datang sana bukan aja usahawan tetapi masyarakat boleh datang dengan keluarga, aktiviti keluarga. Ada aktiviti mana, malah kalau ikutkan perancangan kita selari dengan COVID, kita mengalami sedikit kesukaran dari segi ekonomi. Kita ada jualan murah sebenarnya. Satu sebenarnya kemudahan yang amat bergunalah untuk masyarakat membeli barang dengan harga 30% diskaun pada semasa berlangsungnya showcase tersebut. Beras ada nanti? InsyaAllah ada. Beras, telur, minyak, semua ada. Bawa datang bawa troli, jangan bawa beg plastik, takut berat. Banyak nak beli tu. Banyak nak membelinya tu. Jualan barang pada harga berpatutan tu saya kira satu tarikan juga bagi membantu rakyat kita bersama di mana-mana showcase ataupun pameran yang berlangsung ya. Biasanya kita tahu kalau adakan pameran ataupun showcase ianya adalah di peringkat negeri. Jadi mungkin Dr. Salmah terangkan kepada kita kali ini kenapa juga dilakukan di peringkat zon dan juga wilayah. Macam saya maklumkan tadi, zon dan wilayah adalah untuk kita lebih dekat dengan masyarakat. Okey, kalau usahawan, kalau kita buat satu tempat saja di federal ataupun di kebangsaannya di Melaka, maka sukar bagi usahawan yang berada di daerah-daerah yang jauh daripada kebangsaan tadi, Kuala Lumpur atau Melaka untuk pamerkan produk mereka. Tetapi hari ini kita bawa pengunjung ke daerah tersebut, dari daerah Sarawak contohnya, daerah tu boleh di-showcase di daerah tersebut, usahawan-usahanya boleh tunjukkan usahawan produk ini, produk mereka. Ini uniknya daerah
daerah mereka. Itu satu kelebihan kenapa kita bawa kepada daerah. Dan daerah-daerah ini bukan saja di Sabah Sarawak macam tadi, kita adakan di Ipoh. Orang Ipoh pun boleh tengok produk yang di Ipoh. Malah usahawan kita juga datang daripada semua negeri turun ke situ. Tak perlu untuk mereka turun ke negeri tersebut untuk tahu, tetapi pergilah showcase ni. Dapat tahu semua. Okay, kita nak tahu juga apa pengisian sepanjang SDSI ini berlangsung dan adakah kita akan menyaksikan berkaitan dengan industri makanan, pertanian sahaja ataupun ada benda-benda lain juga akan dipamerkan? SSI sebenarnya kita bagi kepada 4 kumpulan, kluster dia panggil. Makanan dan minuman macam tadi ikan perkasam, kek lapis, semua tu kan makanan. Tetapi ada craft daripada Terengganu, Kelantan. Unik, berbeza daripada craft daripada negara lain contohnya. Itu yang kita bawa pada pembangunan craft. Yang ketiganya kita ada inap desa. Inap desa juga di situ peluang untuk negeri yang ada mempopularkan inap desa mereka, tunjukkan inilah produk inap desa. Yang terakhir sekali adalah penjagaan kesihatan. Contohnya makanan, minuman, spa, makanan itu yang kita kelompokkan mereka mengikut kluster-kluster. Itu antara jualan yang akan dilaksanakan sepanjang program tersebut. Selain daripada itu, agensi juga diberikan orang kata peluang untuk memberitahu kepada masyarakat. Bukan kata orang usahawan saja. Orang yang bukan usahawan nak jadi usahawan, belia. Orang yang kehilangan pekerjaan nak jadi usahawan macam mana. Ada maklumat-maklumat di situ. Tak perlu pergi kepada KUSOP, kementerian-kementerian lain. Pergi kat showcase saja. Dan yang bagus sekali bagi saya lah, KUSOP sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat. Datuk Seri, Ketua Setiausaha kami sendiri turun ke Padang dan akan bercakap dalam sesi webinar. Datuk Seri Suryani Ahmad akan turun ke Padang bersama webinar bersama dengan pengunjung kita bercakap mengenai kementerian dan apa yang kita sediakan. Selain daripada itu, kita juga bawa bekerjasama dengan Mitrade. Untuk Sarawak ni kita bersama dengan Mitrade, Kementerian Antarabangsa, Industri dan Pelaburan untuk bercakap mengenai program mereka juga, pembangunan usahawan mereka. Di situ orang Sarawak nanti boleh tahu, boleh bertanya. Dan ada 2 usahawan yang kita bawa juga untuk bercakap mengenai jatuh bangunnya mereka. Dah 26 tahun mereka terlibat dengan perniagaan. Pastinya banyak perkongsian ilmu iaitu daripada syarikat daripada Sofia Taha buat daripada kosmetik daripada madu kelulut, bukan bahan kimia kan, madu kelulut sangat berguna kan madu. Jadi itulah yang kita katakan showcase SSI ini mempunyai elemen pengetahuan, pembangunan insan itu sendiri, pembiayaan dan meningkatkan imej produk-produk SSI. Okay, kita bukan kaling-kaling orang kata kan. Kaling-kaling Doktor, kita nak tahu juga apa geran-geran yang akan ditawarkan dalam match making tu nanti. Okey, kalau geran, dari segi geran, contohnya saya fokus on usahawan SSI. Kalau katalah dia berpotensi sebenarnya, bila kita buat saringan tersebut, berpotensi kita bangunkan mereka dari segi halal mereka, mesti mereka. Program itu sebenarnya melibatkan keuangan kerajaan tanggung melalui ikran. Kalau terpilih yang mana berpotensi, hinggalah peringkat mereka boleh jual ke peringkat antarabangsa. Satu produk yang saya boleh ceritakan mengenai clay pot daripada sayung. Sayung kita kenal labu sayung kan, tetapi di bawah program pembangunan SSI ini kita sediakan mereka geran untuk mereka keluarkan periuk tanah yang boleh digunakan sebagaimana yang dalam pasaran. Pelbagaikan produk dengan teknologi, sebab dia elemen teknologi, bukan periuk tanah saja, dia adalah pesan yang menghalang daripada hangit dan sebagainya. Itu yang tergeran. Ada lagi yang lain lagi sebenarnya. Jadi showcase kali ini bukan orang kata apa saja memberikan pengisian program ni, berikan manfaat juga kepada orang kata masyarakat setempat yang mungkin boleh melawatlah showcase yang akan diadakan nanti. Jadi Puan Dr. sila mungkin di hujung-hujung ni harapannya bagaimana nanti berlangsungnya majlis ini, silakan. Ya, harapan saya semoga kita sama-sama turun ke Padang, bantu usahawan kita, dan kita juga membantu kita kerana apa? Kita dapat maklumat. Maklumat ni kita dapat hanya duduk situ. Tak perlu hanya pun duduk situ dengar, sebab talking kata pocket talk ataupun konsert ni berlaku secara online serentak. Kita duduk situ pun kita dapat maklumat. Tak payah baca. Kalau nak baca tak payah baca. Duduk situ dapat maklumat. Anak-anak kita juga boleh mendengar pertandingan mewarna. Kita dapat ada tempat rekreasi juga yang boleh kita rehat kalau melibatkan warga emas dan nak duduk sebentar. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita juga berterima kasih dengan Kerajaan Negeri Sarawak yang sama-sama membantu menjayakan program kita. Dan akan juga dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Douglas Unggah mewakili Premier Sarawak pada ujung bulan ini. Okey, Dr. Salma, sikit lagi kita nak tahu juga
Ada tak apa-apa nanti ataupun MOU yang akan ditandatangani sepanjang SDSI berlangsung di semua negeri-negeri yang terlibat? InsyaAllah. Kita tidak boleh bercakap MOU macam mana, tetapi kita ada padan niaga. Usahawan ni dia ada produk dia, dan syarikat contohnya Maidin, contohnya Ion, kita bawa mereka di situ. Jadi akan ada perundingan bersama, dan di situ kita akan harap ada MOU bersamaan, mana usahawan ni punya produk tadi boleh masuk. Macam tadi kita dengan Perkasam tadi, mungkin boleh datang jumpa syarikat, sebab kita panggil syarikat ni turun dengan kita semasa berlangsung program. Tak perlu mereka approach individual, pergi kepada syarikat-syarikat tersebut. Syarikat menunggu mereka. Datanglah, ada padan niaga, dipanggil padan niaga, dan di situ akan mungkin berlaku MOU atau persefahaman bersama antara syarikat dengan usahawan. Kita mungkin mudah dapat produk-produk orang kampung kita dekat usahawan, dekat gerai-gerai yang lebih besar. Betul-betul. Sikit lagi doktor, kalau doktor tak keberatan boleh kongsikan dengan kita, kalau dalam SDSI pada tahun 2019, kalau tak silap saya, sasaran jualannya adalah 20 juta dan juga 500,000 tunai. Kalau untuk SDSI kali ini, adakah akan dijangka berlaku peningkatan daripada tahun 2019 atau macam mana? Kita meletakkan sasaran yang sama. Kita tak meletakkan lebih dari itu. Kita benchmark kita ataupun asas kita itu. 500,000 sasaran kita. Tetapi berdasarkan pengalaman kita di MUN tempoh hari juga, yang di Kuala Lumpur, showcase SSI di Kuala Lumpur, berlaku peningkatan lebih kurang 50%. Jadi kita jangkakan asas yang sama, dan harap akan lebih meningkat. InsyaAllah. Diharapkan insyaAllah di masa depan ada lagi peningkatan yang kita dapat ukur di situ berkenaan tentang showcase ini. Jadi Puan, showcase satu daerah, satu industri ini, adakah ianya perlu ataupun akan diteruskan masa akan datang? Bagaimana legasinya? InsyaAllah, pastinya. Saya tidak menjanjikan bulan bintang, tapi insyaAllah kita nampak kesan positif yang sangat besar. Usahawan kita pun gembira sebab mereka dapat ketengahkan produk mereka. Kalau dulu kita mungkin sangkakan produk orang kampung tidaklah sebegitu hebat, tetapi sebenarnya sangat hebat. Macam tadi Kampung Kasam, kek lapis. Kalau kita tengok gula apung yang di Sarawak, itu antara produk-produk SSI yang mungkin orang tak tahu, tapi di sini kita kena ketengahkan platform ini. Menjadi satu platform untuk mengetengahkan produk-produk IKS yang kita tak tahu pun ada, dan dalam masa sama juga kita boleh mengembangkan lagi perniagaan kita dengan ada padanan geran dan sebagainya. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Salma Satiman atas perkongsian mengenai showcase satu daerah satu industri yang akan berlangsung 29 hingga 1 Oktober nanti di Kuching, Sarawak, dan kemuncaknya akan di Melaka 6 hingga 8 Oktober. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Ada beberapa kawasan yang akan berlangsung SDSI ini di zon-zon masing-masing. Jadi isilah masa anda dengan perkara-perkara yang boleh. Kalau nak shopping pun dekat situ juga. Betul. Boleh. Akan berlangsung hujung bulan ini 29 Oktober, tak lama lagi. Jadi anda jangan lupa bawa keluarga bersama-sama untuk ke showcase satu daerah satu industri ini. Kita nak berehat sebentar, ambil nafas dulu, jangan ke mana sebentar. Baik, kita kembali dalam Apa Khabar Malaysia selaras dengan apa yang diunjurkan oleh Pertubuhan Bangsa Sedunia PBB, di mana Malaysia dijangka akan menjadi negara tua pada tahun 2030 dengan warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas mencapai lebih daripada 15% daripada jumlah penduduk negara, dan itu merupakan satu perkara yang membimbangkan kerana daripada segi aspek penjagaan kesihatan dan juga penjagaan fizikal warga emas ni perlu kita tangani dengan sebaik-baik mungkin. Kita dah ada beberapa perkara dasar dan juga undang-undang yang telah ditetapkan, tapi kita nak pergi lebih mendalam berkaitan dengan memartabatkan hak warga emas merentas generasi bersama dengan tetamu kita di studio pada hari ini. Ada di sebelah kanan saya iaitu pengarah bahagian warga emas Jabatan Kebajikan Malaysia JKM, iaitu Puan Hazlin Hassan. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio AKM. Terima kasih kepada pihak bernama kerana sudi menjemput kami daripada Jabatan Kebajikan. Baik Puan, menyebut berkaitan dengan menjaga ataupun memartabatkan hak warga emas sendiri. Kita ada beberapa dasar dan juga kita ada beberapa undang-undang yang telah diwujudkan pada tahun 2011 kalau tak salah saya. Betul. Ada tak apa-apa perkara yang perlu ditambah baik
dalam dasar dan juga undang-undang yang sedia ada ni? Okey, untuk makluman semua, Dasar Warga Emas Negara merupakan komitmen kerajaan lah bagi mewujudkan warga emas yang boleh berdikari, bermartabat diri dan juga dihormati dan juga disanjungi. Dan bila kita sebut berkaitan dengan dasar ini, kita akan ingat bahawa untuk mewujudkan warga emas yang berdikari ini, kita lihat kepada 5 perkara, iaitu warga emas yang sihat, aktif, produktif, positif dan juga menyokong. Jadi dalam memastikan dasar ini memainkan peranan dan juga mencapai objektif dan matlamatnya, di bawah dasar itu juga ada pelan dan tindakan warga emas negara. Dan daripada situ di dalam pelan inilah yang menentukan pelbagai pihak kementerian yang perlu memainkan peranan dalam memastikan objektif dasar warga emas ini tercapai. Walaupun kita tahu sudah meningkat usia, pasti warga emas ini boleh juga melakukan aktiviti setempat. Jadi bagaimana fasilitis ataupun tempat yang disediakan oleh kerajaan untuk warga emas yang melakukan aktiviti itu? Di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kami menyediakan pusat aktiviti warga emas, di mana di dalam komuniti tersebut, komuniti menubuhkan jawatankuasa pusat aktiviti warga emas dan mereka yang dilingkungi oleh warga emas ini, mereka yang memainkan peranan dalam jawatankuasa itu untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk warga emas. Jadi dalam jawatankuasa itu semuanya adalah warga emas yang memainkan peranan dalam jawatankuasa itu. Dan di dalam pusat aktiviti warga emas ini, jawatankuasa itu sendiri boleh menentukan aktiviti apa yang sesuai untuk di dalam komuniti tersebut. Mungkin kalau dalam komuniti yang ramai Melayu, aktivitinya lebih kepada keagamaan, mengaji Quran, senaman, memasak dan sebagainya. Manakala kalau dalam komuniti Cina lebih kepada senaman, tai chi dan sebagainya. Dan begitu juga India dengan cara mereka sendiri. Tapi kita juga sangat menggalakkan supaya komuniti ini bergabung antara satu sama lain supaya kita boleh bersama-sama belajar kepakaran kaum ini, kaum Cina apa kepakarannya dan sebagainya. Dan dalam pusat aktiviti ini juga kita sangat bangga dengan jawatankuasa ini kerana mereka ini mempunyai pelbagai kepakaran. Jadi mungkin ada guru-guru pencen, ada daripada mungkin KSU yang pencen, ada juga yang daripada bank yang pegawai bank yang besar. Jadi kepakaran ini akan digabung bersama dan mereka akan berkongsi kepakaran yang mereka ada di pusat aktiviti ini. Tapi kita tak boleh menolak satu perkara. Apabila menyebut berkaitan dengan dasar warga emas negara ini dan juga pelan tindakan warga emas negara ini, macam Puan kata tadi, akan dilaksanakan oleh selaras dengan kementerian-kementerian lain. Kalau kita menyebut berkaitan dengan pengangkutan, kita ada fasilitinya. Kalau kita menyebut berkaitan dengan perumahan, ada fasilitinya. Kesihatan ada fasilitinya. Jadi penyelaras gerak kerja itu, bagaimana ia dilaksanakan supaya semua kementerian itu, ini kita punya sasaran untuk kita melahirkan warga emas yang bahagia di negara kita. Di dalam dasar ini juga ditetapkan dia ada satu majlis, Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara yang dipengerusikan oleh yang berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan dianggotai oleh pelbagai kementerian yang berkaitan yang memberi perkhidmatan kepada warga emas. Jadi dalam majlis inilah bila persidangan majlis ini, maka akan dibincangkan berkaitan dengan keperluan warga emas itu sendiri. Dan di dalam majlis ini juga dianggotai oleh warga emas juga ada bersama di dalam majlis ini supaya mereka boleh meluahkan apa hak mereka, apa keperluan yang mereka perlu dalam mereka meneruskan kehidupan. Kita turut dimaklumkan bahawa 1 Oktober nanti setiap tahun kita akan menyambut sambutan Hari Warga Emas di negara kita. Mungkin boleh terangkan secara ringkasnya ataupun sedikit background mengenai sambutan Hari Warga Emas di negara kita. Untuk makluman, Hari Warga Emas ni kita sambut pada setiap tahun, iaitu pada 1 Oktober pada setiap tahun, dan dia adalah berdasarkan kepada resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kalau kita lihat
dia adalah resolusi nombor 45106 PBB dan dia selaras dengan resolusi tersebutlah, maka Kerajaan Malaysia memutuskan untuk mengangkat tarikh 1 Oktober adalah Hari Warga Emas Kebangsaan. Dan pada tahun ini kita akan adakan sambutan ini di Ipoh, Perak. Jadi sambutan ini Hari Warga Emas peringkat Malaysia ini akan disambut. Jadi bagaimana juga pengisian dan program dan pastinya kita nak tahu juga apakah kepentingan untuk diadakan setiap tahun Hari Warga Emas setiap ini. tahun bila kita adakan sambutan Hari Warga Emas ini adalah satunya kita nak memberi advokasi kepada masyarakat bahawa warga emas ini perlu dihargai, perlu disanjungi atas apa sumbangan dia kepada negara daripada dia muda, daripada kecil sehinggalah berumur 60 tahun dan ke atas. Maka itu adalah salah satu daripada objektif sambutan Hari Warga Emas. Selain daripada itu, dia juga merupakan platform kolaborasi strategik kita dengan pelbagai pihak. Dan untuk makluman, bagi setiap tahun bila kita laksanakan sambutan Hari Warga Emas Kebangsaan, kita akan ada beberapa anugerah yang kita akan sampaikan kepada warga emas. Dan untuk makluman, pada tahun ini kita akan ada 3 anugerah yang kita akan sampaikan kepada warga emas. Satunya adalah anugerah khas warga emas dan yang kedua adalah yang saya sebut tadi, pusat aktiviti warga emas. So kita adakan juga anugerah pusat aktiviti warga emas yang cemerlang. Dan yang ketiga, kita adakan anugerah sukarelawan warga emas cemerlang. Okay. Dan ketiga-tiga ini akan ada hadiah yang kita sampaikanlah bersama dengan Puan, kita nak tahu juga kalau kita macam Puan kata tadi, mereka yang golongan pekerjaannya dalam bidang eksekutif, korporat dan sebagainya, itu kita tak boleh nak sangkalah kemudahan-kemudahan mereka dapat. Tapi mereka ataupun warga emas di luar sana yang bekerja sendiri, yang nasibnya kalau kita tengok dalam video-video yang tular pun seperti gelandangan berjalan keluar macam tak ada nasib. Jadi adakah golongan-golongan begini juga dibela nasibnya dalam dasar warga emas negara? Bagi warga emas yang sebatang kara, mungkin tak ada anak, daripada muda tak berkahwin dan tak ada anak dan sebagainya, dan bila berumur dan dia tidak mampu lagi untuk menjaga diri sendiri, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat kita ada institusi untuk warga emas. Kita ada institusi yang dinamakan Rumah Seri Kenangan yang boleh menempatkan warga emas yang sebatang kara, tiada anak-anak yang dapat menjaga, ataupun ada anak tapi anak juga tidak mampu untuk menjaga mereka. Jadi warga emas ini akan ditempatkan di institusi inilah. Selain daripada itu, bagi warga emas yang terlantar juga, kita ada menyediakan kemudahan kepada warga emas yang terlantar, dan kita namakan pusat aktiviti institusi ini adalah Rumah Ehsan. So mereka yang terlantar dan sebagainya juga ditempatkan di sini, dan kita beri fasiliti dari segi penjagaan, kesihatannya, dari segi sosialnya dan sebagainya, kita beri kepada mereka. Dari aspek kesihatan tu, adakah ianya ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan dari segi rawatan, bil dan sebagainya? Ya, bila berada di institusi, semuanya ditanggung tanpa ada sedikit bayaran pun. Sebab kita tahu yang masuk ni selepas kita buat saringan dan sebagainya, yang masuk ke institusi kita ini adalah mereka yang betul-betul tak mampu, yang tak ada saudara mara, dan mereka perlu dibantu. Jadi mereka tak ada apa-apa bayaran lah yang dikenakan, dan kita pun berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan untuk memberi penjagaan. Jadi di institusi kita ni akan ada pembantu perawatan kesihatan yang menjaga mereka, ada penolong pegawai perubatan yang sentiasa memberi kerjasama lah kepada kita untuk memastikan warga emas kita untuk berada dalam keadaan sihat, aktif dan produktif. Ya, seperti Puan Hazrin cakapkan tadi, berkongsi dengan kita mengenai Rumah Seri Kenangan itu dilengkapkan segala-galanya lah, servis dan juga jagaan kepada warga emas yang memerlukan ini. Jadi kembali kepada sambutan Hari Warga Emas peringkat Kebangsaan Malaysia ini, jadi mungkin apa temanya dan harapan Puan secara ringkas di hujung-hujung program kita hari ini, silakan. Okey, tema sambutan kita pada tahun ini, tema yang dipilih adalah memartabatkan hak warga emas merentas generasi. Kenapa tema itu dipilih? Ia adalah
selaras dengan dasar yang kita bercerita pasal dasar tadi, untuk mewujudkan warga emas yang bermartabat diri, disanjungi, dihormati. Jadi sebab itulah kita sebut di belakangnya adalah merentas generasi, supaya kita nak warga emas ini disanjungi dan orang muda mempunyai tanggungjawab untuk memberi penjagaan yang terbaik kepada ibu bapa mereka, dan perkara ini perlulah disemai daripada peringkat kanak-kanak lagi. Jadi sebab itulah banyak program-program yang kita laksanakan, kita melibatkan kanak-kanak, orang muda dan sebagainya untuk mereka sentiasa ingat akan tanggungjawab mereka untuk menjaga warga emas. InsyaAllah. Pepatah ada mengatakan seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga seorang ibu. Jadi itu satu pengajaran untuk kita lah, sama-sama kita muhasabah diri. Individu ataupun insan yang membesarkan kita, harus kita balas balik jasa mereka, kerana syurga terletak di bawah kaki ibu. Ya, dan sentiasa kita ingat segala jasa dan bakti ibu bapa membesarkan kita itu, orang kata tidak terganti. Betul. Puan ya. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Hezrin Hassan daripada Pengarah Bahagian Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat, berkongsi dengan kita berkenaan tentang memartabatkan hak warga emas merentas generasi. Dan dengan itu kita sudah sampai ke penghujung rancangan bersama dengan anda di program Apa Khabar Malaysia. Terima kasih sejam terus setia bersama dengan kami. Harapkan anda mendapatkan begitu banyak manfaat dengan segala informasi yang kami kongsikan bersama dengan anda, Izu. InsyaAllah. Betul. Saya Izu Yusof. Saya Nur Salia Azmi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terus bangkit, yakin berdiri.